menimbulkan kekhawatiran ataupun rasa bimbang ataupun rasa kecewa bahawa GEG itu telah digugurkan dalam DR 42-2023 ini. Saya sebagai seorang sebenarnya penyokong kuat untuk mencari jalan penyelesaian penagihan nikotin dan bahan-bahan yang memudaratkan kesihatan sudah pasti merupakan proponen kuat sebarang apapun proponen kuat pro kesihatan Namun begitu kita perlu mengambil pendekatan menyeluruh dalam satu transformasi masyarakat ataupun social transformation dalam mengubah sikap serta behavioral ataupun tabiat dalam hal yang terkait dengan isu merokok dan juga ketagihan nikotin ini. GEG pastinya merupakan satu kaedah, satu jalan, satu cara untuk kita mengurangkan persoalan prevalence of smoking dengan izin ataupun peratus merokok di negara kita ini daripada 21% kini nak kita turunkan kepada paras rendah daripada 5% 2040. Jadi apabila GEG itu tidak dimasukkan dalam rang undang-undang ini maka bolehlah kita bayangkan betapa susahnya untuk kita kurangkan the prevalence of smoking kalau dengan ada GEG juga merupakan satu yang sukar, bahkan tambah-tambahlah lagi kalau GEG elemen ataupun peruntukan GEG itu tidak kita masukkan dalam rang undang-undang ini pastinya. Namun saya mau menyebutkan bahawa dengan tidak adanya GEG itu kita telah berdepan dengan satu kesukaran dan kesulitan untuk mencapai KPI ataupun pengurangan prevalence itu ke tahap yang saya sebutkan tadi 5% perokok dan juga yang mempunyai tabiat vaping Lalu saya menyebutkan kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian betapa kesemua kita sama ada PSSC dan juga sama ada Kementerian Kesihatan sendiri yang mahukan GEG itu diperuntukkan dalam rang undang-undang kawalan merokok ini demi kesihatan awam ini 2023 ini. Namun apakah daya atas apa yang disyorkan oleh Kamar Peguam Negara bahawa akan wujud pertikaian dengan izin constitutionality ataupun terkait dengan hal keperlembagaan. Apakah ia legit, apakah ia sah, apakah akan berlaku pencabaran di mahkamah, lalu kementerian berbandukan collective decision atas kabinet menganggap ataupun mengambil sikap, mengambil posisi, mengambil keputusan untuk tidak memasukkan GEG. Namun saya perlu nyatakan ini adalah satu perjuangan dan journey, satu laluan yang pasti akan kita dari masa ke semasa ziarahi. We will again dengan izin revisit, kita ziarahi kembali dan sentiasa cita-cita untuk kita wujudkan ataupun generation end game ini, dengan kata lain melarang GEG itu apa? Mudahnya melarang mereka yang lahir pada 1 bulan 1 2007 dan kemudian selepas daripada itu ataupun 1 bulan 1 2007 dan selepasnya tidak akan diizinkan untuk merokok maupun vaping ataupun akses kepada rokok dan vape selama hidup mereka. Itu generation end game. Dan segala kawalan, segala apa yang dikatakan sebagai larangan itu, sama ada larangan membeli, memiliki, merokok, semuanya adalah menjadi satu larangan dalam
generation endgame itu ataupun generasi kohort, generasi penamat itu. Itu maksudnya. Kalau yang ada hari ini hanya ketika mereka sebelum 18, selepas 18 mereka menjadi orang dewasa. Dan GEG itu dibahasakan dengan orang belum dewasa. Namun berbeza dengan apa yang ada hari ini, yang ini hari ini tidak ada GEG, maka sejurus dia sudah melepasi umur 18, dia mempunyai otonomi hak untuk merokok dan vape secara recreational smoking itu. Tetapi kalaulah GEG itu dimasukkan dalam rang undang-undang ini, berkuat kuasa dan lulus Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada petang ini, maka selamanya lah mereka yang lahir pada tarikh 1 bulan 1 2007 akan selama-lamanya diberikan segala pembelaan untuk mereka tidak dapat akses capaian kepada rokok dan vape. Saya sikit menyimpang kalau boleh Datuk. Ketika kami PSSC, Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen, melihat kepada rang undang-undang ini, kalau saya boleh secara lebih selesa dan lebih bebas membahaskan RUU ini. Kalau ahli yang berhormat di Dewan Negara ingat semasa Tan Sri bertanya kepada menteri setelah membentangkan bacaan pertama, lalu Tan Sri bertanya, bilakah bacaan kedua yang berhormat menteri? Lalu menteri menjawab, setelah rang undang-undang ini diteliti oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan. Di situlah kami dan saya pengurusinya, 9 members PSSC ini ataupun Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen Kesihatan ini mengambil 14 pusingan mesyuarat melibatkan tidak kurang daripada 13 institut pengajian tinggi awam dan swasta, melibat urus expert, panel of experts, pakar-pakarnya, melibatkan semua pemegang kepentingan ataupun pemegang taruh stakeholders, sama ada industri itu sendiri, kementerian-kementerian yang lain, NGO, medical based NGO dan sebagainya. Kita telah melibatkan hampir tidak ada yang ketinggalan untuk kita libat urus mereka, memahamkan mereka bagaimana GEG itu akan kita muatkan dalam DR 252023. Ini adalah DR 422023, ahli yang berhormat sekalian. Ini merupakan satu legislation ataupun satu piece of legislation, satu undang-undang yang berbeza dengan DR Dewan Rakyat DR 252023, kerana GEG, peruntukan GEG itu pada pasal 13 dan 14, 18 dan 19 itu telah gugur seluruhnya. Jadi justru itu Tuan Ketua, saya ingin tegaskan betapa kami dalam PSSC juga begitu ketika dipimpin oleh Yang Berhormat Menterinya, dan Timbalan Menterinya pun ada di sini lagi, masih lagi Timbalan Menteri. Betapa kami telah membawa satu libat urus 3 round discussion, apa yang dikatakan sebagai round RTD, round table discussion, melibatkan man hours yang cukup sengit, cukup persaingan pandangan, perbahasan, perbalahan, wacananya sebagainya. Namun kami terpaksa mengakui bahawa untuk kali ini saya mohon kepada semua ahli-ahli yang berhormat di Dewan Rakyat, di Dewan Negara ini, untuk memahami walaupun tidak dapat kita muatkan GEG dalam DR 422023 ini, ketahuilah ahli yang berhormat bahawa this is the first. Ini adalah merupakan rang undang-undang yang pertama yang telah digubal sedemikian rupa sehingga kan ia merupakan satu buat kali pertama ia adalah rang undang-undang yang sifatnya stand alone. Ia berdiri sendiri untuk mengawal selia segalanya yang terkait dengan persoalan merokok dan kini vaping itu. Walaupun ia tidak mengandungi GEG, tetapi tuan ahli yang berhormat sekalian perlu tahu bahawa ia telah mengambil waktu yang sangat lama. Ia bermula daripada Menteri Kesihatannya Tan Sri Subramaniam sendiri,
Ya, begitulah seterusnya sehingga kan ke saat ini saya sudah memimpin 2018, 19, 20 kembali memimpin KKM hari ini. Masih lagi kita belum dapat meluluskan ini. Bagaimana Yang Berhormat mantan Menteri Kesihatan, ya, Tuan KJ, Tuan Khairi Jamaluddin, memunggah segala keupayaan intelek dan pengalaman dalam KKM dan juga yang lainnya, stakeholders yang lainnya untuk mengemukakan GEG. Namun itulah dia, manusia kita merancang, Allah menentukan, dan takdir dan tadbir Allah meletakkan hari ini tuan-tuan tidak melihat dan tidak dapat membaca tentang GEG dalam DR 422023 ini. Saya pohon jutaan maaf, ya, kalau itulah selayaknya saya submit to all of you dengan izin. Saya membentangkan ini dengan tidak mengurangkan kepentingan dan keperluan untuk tuan-tuan ahli yang berhormat bersama kami di Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang ini. Kenapa? Karena ia terlalu lama telah diusahakan, ramai menteri-menteri kesihatan yang mengharunginya. Begitu juga ya dilihat oleh beberapa kabinet, dan hari ini meneruskan usaha ini, saya membentangkan kepada ahli yang berhormat di Dewan Negara ini dengan penuh harapan bahawa ahli yang berhormat akan turut memberikan sokongan meskipun kita tidak dapat semuanya, tetapi kalau mengambil sedikit daripada kaedah, ya, kaedah syarak, dengan izin kawan-kawan saya minta izin Ustaz untuk menyebutkan ini, ya, di mana kaedah, ya, kaedah syaraknya, there is a Islamic legal maxim yang menyebutkan kalau kita tidak dapat semua, janganlah tinggal semua. La yudrakul kulluh, ma la yudrakul kulluh, la yudrakul kulluh. Ya, kalau tidak dapat semua, kata ulama-ulama, jangan sampai tinggal semua. Oleh kerana itu, kalaupun GEG tidak ada dalam rang undang-undang ini, saya sangat memohon sokongan dan dukungan semua ahli yang berhormat di Dewan Negara ini supaya kita memberikan sokongan untuk meluluskan rang undang-undang ini.